Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis-salihin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam wa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah, kita bertemu sekali lagi di dalam siri mempelajari tajuk ataupun bab lahan, yang kesalahan di dalam bacaan Al-Quran. Dan kita pada kali ini masuk siri yang kelima, dan dengan menggunakan kertas kerja rujukan kita, mari kita sama-sama melihat terus sambungan kepada perbincangan siri yang keempat. Yang lalu kita berada di muka surat 3. Pada siri yang lalu kita telah pun sama-sama diperkenalkan ataupun diterangkan kepada kita tentang lahan jali. Lahan jali, penerangannya dan juga contoh secara umum. Ya. Pada kali ini dia meneruskan perbincangan itu atau perbincangan ini dengan katanya wa minal lahnil jaliyyi aidan, wa minal lahnil jaliyyi aidan, dan daripada contoh kesalahan yang nyata juga. Aidan makna juga adalah, yang pertama dikatakan di situ tarkul mududit tabi'iyyati, tarkul mududi at-tabi'iyyati fi mithli. Tarku maknanya meninggalkan. Agak daripada sinilah ada orang kata. Ada kan? Tarak. Tarak ni agaknya ini. Tarak makna tak ada. Ada kan tarak? Tarak. Ya, saya ni. Tarak. Tarak makna tak ada, meninggalkan makna tak ada lah. Agaknya lah. Sebab orang Melayu ni bahasa banyak pinjam. Tarku kalau sebut pantannya tak. Meninggalkan al-mudud, mat. Ni jamak. Meninggalkan mat. Mat ni maknanya bacaan panjang. Bacaan panjang yang di sini yang dimaksudkan adalah at-tabi'iyyati. Maknanya mat tabi'i. Bila kita baca pada hukum mat tabi'i, mat asli atau mat dhati pada istilah yang lain dengan makna yang sama, di mana kalaulah barisnya di atas huruf awal diikuti oleh alif yang mati tapi tidak bertanda mati. Kalau baris di bawah huruf awal diikuti oleh ya yang mati tapi tidak bertanda mati.
Kalaulah huruf awalnya baris di hadapan, dhammah, diikuti oleh waw yang mati tapi tidak bertanda mati menurut Rassam Usman. Dan dia tidak dikaitkan dengan ada satu huruf yang dimatikan selepasnya atau satu huruf, iaitu huruf hamzah qata'. Kalau bukan yang itu, tunggal suku kata itu dinamakan mad tabi'i atau mad asli atau mad zati. Kalau tinggalkan yang itu, ya, kalau mengikut kitab yang menjadi rujukan ini, ya, kitab yang saya sebut dulu, kitab yang digunakan di Darul Quran Mahtafiz Jakim, ya, Kuala Kubu, inilah kitab rujukan dia. Dan untuk pengetahuan semua, Sahabil Fadilah Datuk Hasan Azhari juga dalam satu kertas kerjanya yang dibentangkan untuk qari-qari'ah dan hakim tilawah peringkat kebangsaan yang telah dibukukan beberapa kali untuk kursus intensif itu, menggunakan bahan rujukan yang sama bahan ini, tapi diterjemahkan. Maknanya kuatlah dia punya sandaran fakta ini, walaupun mungkin dalam kitab yang lain dia memberikan fakta yang berbeza. Namun bila benda ni datang dari ulama, maka kita menerima ia sebagai fakta-fakta pengukuhan, bukan fakta-fakta penyanggahan. Yang ini sanggah, yang ini tidak. Tapi semua itu kuat menguatkan antara satu sama lain. Dan bila dia berkaitan dengan lahan, kita kena ambil faham benda ini ulama sebut walaupun berbagai aspek, berbagai sudut, namun hasratnya untuk orang-orang yang baca Quran jauhi perkara ini, semata-mata nak memelihara kalam Allah. Itu je kita kena positif benda-benda macam ni. Baik, yang dikatakan contoh qala, di mana mad tabi'inya qa, dua harakat. Bila mad tabi'i, maknanya kita tak boleh baca. Kalau kata tinggal, tinggal sini maknanya baca kurang pun, dari dua harakat pun maknanya tinggal, maknanya tak buat yang betul. Kalau baca lebih pun maknanya kita tinggalkan juga. Macam satu kenderaan sedang berada di jalan raya, terkedek, kedek, terkedek, kedek. Kalau ada satu kenderaan lebih slow, yang terkedek, kedek, kedek ni meninggalkan yang slow tu. Kalau yang terkedek, kedek, kedek ni dipotong pula oleh satu kenderaan laju, dia pula tinggal. Jadi walhasil, sama ada benda tu kurang atau benda tu lebih, itulah konsep meninggalkan. Saya tentu dapat faham Muslim ada. Walaupun dari satu segi yang kata tinggal ni lebih memihak kepada bacaan pendek. Sebab kalau lebih, maknanya dah termasuk yang dua. Faham kan? Kalau lebih, dua tu termasuk di dalamnya. Tapi kalau kurang pada dua, langsung tidak mencecah dua. Itu bagi pening. Takkanlah pening, sikit dia baru test. Dah. Jadi ini cerita. Tapi sebagai orang yang kita yang menghayati ilmu, insya-Allah Ta'ala, makna tinggal ni kita buatlah yang setepat mungkin, dua harakat. Maka tu guru saya ajar, makna kalau kita baca pada kadar sederhana, macam sekali hangguk kepala. Hangguk ni macam-macam hangguk. Teh hangguk pun ada. Kopi hangguk kopi jantan, kopi hangguk. Tapi buka lagu hangguk-hangguk, giling-giling pun ada. Tapi itu semua tak boleh pakai. Kelantan, pokok hangguk. Apa dia? Di Kelantan, pokok hangguk. Pokok hangguk. Allah. Dia dah tokok lagi situ, ya. Tapi nak ceritanya hangguk yang sederhana. Sebab dua harakat ni unik. Kalau kita nak kira berdasarkan ruas jari, kadang-kadang dia tak menepati. Kalau kita nak kira buka daripada gendam dua kali pun kadang-kadang dia tak kena sangat lah. Kalau kita daripada buka kita genggam dua juga, nak kata dua harakat. Untuk dua harakat ni apa yang saya terima ilqa' dari mula-mula guru saya lah.
Kalau kira macam tak berapa kena untuk 2 harakat sebab dia unik. Macam uniknya orang asli. Orang asli Melayu Proto, Negreto. Jadi mak asli ni juga dia unik. Jadi kita kena dapatkan talaqi betul-betul sebab ulama kata Al-Quran ni tidak diambil ia melalui ijtihad dan qiyas. Melainkan Al-Quran diambil hanya melalui jalan talaqi wal musyafah. Fiqh boleh ijtihad, boleh qiyas. Quran langsung tak boleh. Begitu. Kalau ijtihad tak boleh, qiyas tak boleh, apa pula orang main baca buku-buku saja untuk tajwid? Lagilah tak boleh. Okay. Jadi qala, maknanya jangan kita kata qala atau kita kata qala, pun tak boleh. Kalau qala pendek sangat, qala lebih pula, qala itu yang dah ada. Qala yang qala inna nahnu jangan inna nahnu pendek, inna nahnu panjang terlebih, tak boleh. Wadduha jangan wadduha, tak boleh. Tu wadduha pun tak boleh. Walaupun makhraj betul, sifat betul, lahjah betul, tajwidnya pula salah, maka dikira salah. Wal-laili idza saja wal-laili idza saja wal-laili idza saja. Lebih. Saya bagi contoh tuan-tuan, nak cerita pendek pun tak boleh, lebih panjang pun tak boleh, nak tepat betul-betul, ngam-ngam. Kalau masakan ni secukup rasa. Secukup rasa ni bukan boleh dibagi satu formula khas, melainkan kena ada tukang rasanya. Qala inna nahnu wadduha wal-laili idza saja. Semua mat tabi'i ni tidak boleh ditinggalkan pada konsep dia. Maknanya jangan pendek, jangan panjang daripada qadar 2 harakat ataupun menyamai 1 alif. 2 harakat tu menyamai 1 alif. Kalau lah orang membaca Quran, dia mat tabi'i ni dia tak jaga betul-betul, kalau ikut kitab ini, maka dikira telah melakukan lahan yang jali. Kalau lahan yang jali, naklah kita faham, maka hukumnya adalah haram. Itu yang pertama. Yang kedua, tarkul izhari fi mawadhi'il izhari. Meninggalkan hukum bacaan izhar fi pada mawadhi'il izhar, tempat-tempat yang sepatutnya, sewajibnya, sewajarnya, semestinya dibaca dengan hukum izhar. Hukum bacaan situ izhar. Izhar ni tak kira lah apa benda pun, asal dia termasuk hukum izhar. Kita boleh jadikan contoh. Mula-mula kita kena faham konsep izhar apa dia. Bacaan terang, bacaan nyata, bacaan jelas. Maknanya tertolak, tidak termasuk dalamnya bacaan tadnin, bacaan sakta, bacaan gunnah, dengung. Tak boleh baca macam itu. Tadnin ni bacaan beranak, bunyi itu beranak, macam qalqalah pada bukan huruf qalqalah. An'am, al, mag, itu tadnin dipanggil.
Tak boleh. Dia kena izhar betul-betul. An'amta. Dia tak boleh sabta. An'amta. Tak boleh. Dia tak boleh idgham. Ada bunyi dia. Yang susah boleh pula bunyi dah. Maknanya baca macam idgham. Ataupun dengung pun tak boleh. Itu makna bacaan izhar. Oleh kerana itu yang termasuk dalam izhar yang boleh kita senaraikan secara ringkas, izhar halqi. Kalau hukum tu izhar halqi, nun mati atau tanwin baris dua bertemu, contohnya huruf hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Kena izhar, wajib izhar. Ya, tapi dia tak baca izhar. Itu makna tinggalkan. Izhar syafawi, mim mati bertemu dengan huruf yang berbaris selepasnya selain daripada huruf mim dan ba. Mim mati bertemu dengan waw, alaihim wa. Itu izhar syafawi. Izhar mutlaq ada juga yang menamakan sebagai izhar idgham. Nun mati bertemu dengan waw ataupun nun mati bertemu dengan ya di dalam satu kalimah. Maka nun itu ada tanda mati menunjukkan bacaan izhar di sana. Tiba-tiba dia baca idgham. Siwan buyan qiwan ad-dunya. Contohlah ad-dunya, dia baca dunya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lagu dah sedap dah. Suara bolehlah tahan, suara letih. Tapi maknanya gitulah bacaan. Maka sedap bukan penentu betul. Betul lah penentu betul. Sedap belum tentu betul. Cantik belum tentu mengikut syariat. Contohlah, izhar halqi, izhar syafawi, izhar mutlaq atau izhar idgham. Ya, itu contohnya. Jadi tempat-tempat ni kena izhar. Tiba-tiba dia dia tinggalkan izhar, dia buat bacaan-bacaan yang lain. Maka hukumnya dia telah melakukan lahan yang jahil. Sebab tu orang tua dulu dia kata ni hukum lima ni. Hukum lima. Nun mati tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, maka terbit padanya lima hukum ni. Tak boleh kita buat salah bila baca Quran. Kalau buat, maka ketara sangatlah kesilapan kita tu. Macam lampu hijau kita pergi berhenti, lampu merah kita berjalan. Ketara sangat. Ketara sangat. Dan juga termasuk bahagian kedua ini, dia kata wa tarkul idghami fi mawadhi'il idghami. Wa tarkul idghami fi mawadhi'il idghami. Dan waw tu ataf, makna penyambung, dan maknanya serupalah kalau dan ni, ya. Meninggalkan hukum bacaan idgham. Idgham ni makna memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua. Huruf pertama tu lazimnya mati, huruf kedua berbaris, sama ada sabdu atau tak ada sabdu. Orang tua-tua ulama dulu kata mensenyawakan bacaan. Senyawa, ya? Maknanya masukkan. Meninggalkan hukum bacaan idgham fi pada mawadhi'il idghami, tempat-tempat yang sepatutnya dibaca dengan hukum idgham. Contoh-contoh idgham ni banyaklah. Kalau izhar makna nyata, terang, jelas. Idgham makna masuk, mensenyawakan. Idgham bila gunnah atau bi ghairi gunnah.
idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah. Idgham lebih umum naqis, idgham lebih umum kamil, idgham umum mutamathilain, idgham khusus mithlain saghir, idgham mutajanisain saghir, idgham mutaqaribain saghir, idgham mutabaidain. Banyak kena ustaz. Nak bagi contoh. Kita belum belajar idgham tu lagi. Tapi nak cerita kalau idgham itu kita tak baca dengan hukum idgham, bermakna kita melakukan kesalahan yang jadi. Nasib baik dalam Fatihah tak ada. Dalam Fatihah ada hukum matabi'i. Kalau dalam perbincangan ini ada hukum izhar halqi, ada hukum izhar syafawi, tapi hukum idgham tak ada dalam Fatihah. Itu pun orang baca Fatihah tak betul-betul juga. Yang tak sedap tu lagi lah ramai. Yang tak betul ni, tak sedap tu boleh pakai lagi. Tapi kalau tak betul, tak boleh pakai. Nak sedap ni kena belajar bagi sedap lah. Baik. Jadi kita ambil contoh lah. Katalah bacaan idgham bila gunnah, masuk tanpa dengung, atau bi ghairi gunnah, tanpa dengung. Mir rabbik, mir. Cerita nak tebal nipis tu satu bahagian, cerita idgham tu satu bahagian pula. Satu orang dia baca min rabbik, min rabbik. Itulah salah, sebab tak bunyi idgham. Patutnya nun itu yang tidak dibunyikan, mil. Tiba-tiba dia baca min, makna dia meninggalkan idgham. Man ya'mal, idgham tapi ada dengung pula, ma'al gunnah, bi gunnah. Dia baca man ya'mal, man ya'mal. Faman ya'mal wa man ya'mal, patutnya begitu, masuk dan dengung. Dia baca faman ya'mal wa man ya'mal. Dari segi bunyi dah macam sama je tadi, tapi tajwidnya tak sama. Status bacaan, hukum bacaan tak sama. Sebab itu kita dengan Quran ni jangan main halwa telinga je. Sedap, bukan masalah sedap. Betul, betul tu yang dikira, bukan masalah sedap. Itu contoh bacaan idgham. Lahum masala, lahum masala. Yang pertama tu yang betul, sebab dia kena ada dia dengung. Idgham mithlain saghir ma'al gunnah. Lahum masala, lahum masala. Sama tapi tak sama. Dia gitu gini. Wa qad dakhalu, wa qad dakhalu. Tak sama kan? Yang pertama tu betul, tanpa ada qalqalah. Sebab dia idgham mithlain saghir bila gunnah. Wa qad dakhalu. Tidak wa qad dakhalu. Idrib bi'asak. Tak boleh idrib bi'asak. Itu contoh. Kalau saya tak bagi contoh, tak kena. Sebab ayat ni ayat kenyataan. Jadi saya kena sertakan contoh. Itu pecahan yang kedua, tapi dia cabang dua pula. Satu tinggal izhar, satu tinggal idgham. Idgham ada masuk sempurna, masuk tak sempurna. Idgham ada masuk dengan dengung, ada masuk tanpa dengung. Idgham ada yang sejenis, ada yang serupa,
ada yang berhampiran, ada yang berjauhan. Itulah mithlain, mutajalisain, mutaqaribain, mutabaidain. Ya. Baik. Yang ketiga, jim. Jangan tonton pening tak? Apa pula jim? Alif betul, jim pula tipu lencai. Ini penulisan perkiraan dalam bahasa Arab. Kalau orang putih mungkin dia kata 1, 2, 3, first, second, third. Arab dia ada yang jenis 1, 2, 3, ada yang jenis guna abjad, alif ba jim dal abjad. Dia cara dia tulis tu adalah susunan dia, itu kena belajar Arab pula lah. Ya. Sebab itu bukan lepas ba ta, lepas ba jim tu di situ. Tapi itu tak payah makan Panadol Extend pula pada itu. Saja saya nak sebut nanti kan silap perih. Ya, memang gitu. Qasrul mududil wajibati wal lazimati. Qasrul mududil wajibati wal lazimati. Qasrul mudud al wajibah wal lazimah. Qasr makna memendekkan. Al mududil wajibah, mad yang wajib. Maknanya mad muttasil atau mad wajib atau mad wajib muttasil yang menurut Tariq Asy-Syatibiyah, kalau kita memakai manhaj atau disiplin atau metodologi Syatibiyah, maka afdal pada perjumpaan pertama 4 harakat, wajib pada perjumpaan berikutnya sebelum sadaqallahul azim. Mak wajib. Iaitulah pertembungan suku kata mad asli, suku kata hukum mad asli bertemu dengan huruf hamzah qata' di dalam satu perkataan. Ulaika, la itu asalnya suku kata mad asli. I ada hamzah qata' baris bawah, duduk bawah rumah ya. Ulaika, ulaik itu mad wajib. Kita Arab selalu sebut mad muttasil. Orang Melayu selalu sebut mad wajib muttasil. Kadang-kadang ada juga orang Melayu kata mad wajib. Kita Arab juga ada tulis mad wajib muttasil. Jangan keliru. Ya. Jadi maknanya mad wajib muttasil ni mad yang dibaca pada kadar 4 harakat afdal, 5 harakat harus. Tiba-tiba dibaca qasar, dipendekkan dia. Pendek maknanya pendek pada 4 harakat. Kalau pendek pada 5 harakat, selamat lagi. 4 tu memang yang terbaik. Tapi pendek pada 4, 3, 2, 1. Itu maknanya. Ulaika, itu 1. Ulaika 2. Ulaika 3. 3 contoh tu tak boleh pakai. Sebab dia baca la 1 harakat, 2 harakat atau 3 harakat, bacaan itu maknanya qasrul mududil wajibah, memendekkan bacaan hukum mad yang wajib. Makna mad wajib, jangan pendek. Kalau panjang pun tak boleh lah, sebab dia ada perkiraan khusus menurut Tariq. Kalau panjang, kita dengar ada orang baca panjang mad wajib muttasil, kita nak kena tanya dia, mu baca tarikat apa? Kamu tak masuk tarikat ni. Tidak kata tarikat. Mu bodoh sangat tu pasal bodoh duduk. Kamu tidak kata tarikat. Tarik tu makna boleh pakai belakang. Kau mu anti sangat tarikat ke pasal mu tak erti, mu jangan duk salah kau kan.
Mu tak amal wirid-wirid, mu jangan semarah orang amal wirid selagi wirid itu tidak salah. Jadi mu huha tak wirid itu lebih molek pada wirid. Jadi itu tak ada apa tu sebenarnya selingan je tu. Ceritanya mu baca berapa harakat sampai 6 harakat ni nak tanya mu baca tarik ke apa? Kita baca, orang baca semua-semua dia kata. Orang baca biasalah. Biasa macam mana biasa? Orang Malaysia baca tak johai-johai musabaqah. Oh, dia kait dengan johai selalu. Johai pok tu mu tidak johai. Gimana? Mu angkat tangan lah. Tak faham motorik-torik. Minta maaf lah. Tak faham. Mari ngaji dah 50 tahun merdeka lah. Mu nak ngaji bila lagi? InsyaAllah nanti balik Mekah nanti. Oh, balik Mekah baru nak jadi ustaz. Jadi sombong pula. Kau sombong lah. Jangan balik Mekah tu dapat title ustaz. Tidak gitu. Jadi kalau dia baca panjang, nak kena tengok. Kita kena tanya dia tarik apa dia baca, untuk memastikan dia tahu apa yang dia buat. Sebab kalau dia baca kurang dari 4, memang tak ada tarik yang baca kurang pada 4. Tarik sesat saja. Tarik as-sesati. Satu tarik baru kalau baca kurang pada 4. Tapi kalau dia baca lebih pada 5, makna 6 dia baca. Kita kena tanya dia hantar baca tarik apa. Tapi kalau dia baca 7, itu pun tarik as-sesati. Nama satu tarik baru. Sukses. Sesati. As-sesati. Sukses. Tapi kalau kelih cari kita tak jumpa. Tak tu. Jadi mak wajib ni nak kena jaga baik-baiklah bacaan mak wajib ni. Jangan bagi kurang dari 4 harakat. Ya. Wal lazimah. Dia ada ataf situ, ada penyambung. Waw makna dan. Dan juga makna memendekkan mad lazim. Tu fahamnya begitu. Mad lazim ni ada 4 pecahan. Daripada 2 pecahan besar, maka mad lazim dipecahkan kepada 4 bahagian. Ya. Kita tulis sikit. Mad lazim. Mad lazim ni pecahan besar dia. Satu dia katakan harfi. Yang kedua dikatakan kilmi. Harfi satu, kilmi satu. Pecahan kecilnya lagi, sub dia. Harfi, dia ada musaqqal, dia ada mukhaffaf. Begitu juga kilmi, dia ada musaqqal, dia ada mukhaffaf. Jadi memendekkan mad lazim. Mana dia? Mad lazim harfi musaqqal dibaca pendek. Mad lazim harfi mukhaffaf dibaca pendek daripada yang sepatutnya. Mad lazim kilmi musaqqal. Ada orang kata kalimi, tapi kilmi lebih tepat. Mad lazim kilmi mukhaffaf dibaca pendek. Ya? Yang mad lazim harfi musaqqal semua 6 harakat, tak boleh kurang. Mad lazim harfi mukhaffaf ada 6 harakat, ada 4 harakat. Ain dalam 2 surah 4 harakat boleh, 6 harakat boleh, afdal 6. Makna tak boleh baca 5 atau tak boleh baca 7.
3, 2, 1 untuk mad lazim harfi mukhaffaf. Mad lazim kilmi musaqqal, semua 6 harakat, tak boleh kurang. Mad lazim kilmi mukhaffaf, semua 6 harakat, tak boleh kurang. Tiba-tiba ada orang baca pendek daripada kadar yang sewajibnya mad lazim ini, maka bermakna dia telah melakukan lahan yang jali. Dia telah melakukan lahan yang jali. Lahan yang jali. Apa contoh mad lazim harfi musaqqal? Lam bertemu mim. Al-Baqarah, Ali Imran awal. Huruf al-muqatta'ah dipanggil. Alif Lam Mim. Lam. Lam. Itu dipanggil mad lazim harfi musaqqal. Mad lazim harfi mukhaffaf juga pada huruf lam. Contoh bertemu ra. Alif lam ra. Yang 4 harakat pun harus huruf ain. Ain sin qaf. Ain. Kaf ha ya ain sad. Ain boleh 6, boleh 4, afdal 6. 4 harus. Tiba-tiba dia baca, kalaulah 6 dia buat 5, salah. Walaupun 5 tu melebihi 4 yang boleh. 4 boleh. Tiba-tiba dia buat 3 pula. Ain tu, dua-dua ain pada 2 surah tu. Ya. Ini dipanggil huruf al-muqatta'ah. Jadi mad lazim harfi musaqqal atau mukhaffaf ni perbincangan dalam huruful muqatta'ah, huruf-huruf potong, huruf-huruf ringkas awal surah. Yasin, Taha, itu semua huruf-huruf potong awal surah yang menjadi kerahsiaan Allah Subhanahu Wa Taala akan maksud yang sebenar yang terkandung di dalam ayat atau di dalam huruf itu. Mad lazim kilmi musaqqal, senang, Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dhal. Tiba-tiba dia baca pendek pada nama ni tadi. Inilah syahid sebagai bukti bahawa Fatihah waladdallin jangan main-main. Walaupun dari segi lughah bahasa Arab, pendek atau panjang makna sama, sesat. Orang-orang yang sesat. Tapi dalam bahasa Arab tak apa you nak baca panjang pendek. Quran tak boleh. Sebab Quran ni kalam Allah. Kalam Allah penting baca betul. Allah terus sebut dalam surah Al-Muzammil ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Warattilil Qur'ana tartila. Sadaqallahul azim. Dan bacalah Al-Quran itu dengan secara tidak gugup gapah, secara perlahan-lahan, secara bertajwid dan bertartil. Maknanya Al-Quran bukan sekadar ia ni dibaca menyebut huruf dari segi makhraj dan sifatnya betul. Tajwid dari segi bacaan panjang pendek juga diambil kira dalam melafazkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh kita baca pendek. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini jaga sembahyang tarawih. Jangan banyak rakaat menyebabkan kita ambil mudah atau cincai-cincai baca. Ya, jangan, tak boleh. Kadang-kadang
Orang kita bila dah diizinkan berhenti pada alaihim pertama, dia lantak-lantaknya tua tu terlebih-lebih pula. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sampai 10 harakat. Tak boleh juga. Kurang pada 6 pun tak boleh, ya. Lebih dari 6 pun tak boleh. Walaupun penekanan pada bahagian ketiga ni menekankan jangan kurang. Sebab kurang ni lebih bahaya. Sebab kurang ni dia langsung tidak mencecah tahap ataupun kadar yang sepatutnya. Kalau lebih, dia sudah cecah kadar tu. Cuma dia over ni. Sampai aku benda pun over ni tak cantik. Overacting. Apa-apa jugalah over ni. Ya? Nak ceritanya. Dalam bacaan pun tak boleh over. Dia panggil boros. Sopak bacaan itu. Ya? Tak boleh. Jadi qasrul mudud al-wajibati wal-lazimah. Memendekkan mat-mat wajib dan juga memendekkan mat-mat lazim. Hukumnya tak boleh. Kalau ikut kitab ni nampaknya tak boleh lah. Memang tak boleh. Maknanya tuan-tuan pun lepas ni tak boleh tanya sebab dah tahu. Ustaz, tak boleh tanya pasal dah tahu. Iyalah pasal dah tahu nak tanya kenapa? Kalau Tok Guru apa senang, tak faham. Apa ya dah? Tanya lagi. Mau telinga sound trouble. Apa yang tak boleh? Tak boleh, tak faham. Kalau Tok Guru apa gitu, macam tak yakin pula dengan hukum. Tapi Tok Guru cerita pun dia macam tak yakin lagi. Nak kata Tok Guru kata tak boleh, nak suruh Tok Guru kata boleh juga. Agaknya ada orang-orang kita passion macam tu. Kalau dia jumpa 5 ustaz, 5 kata tak boleh, dia cari ustaz nombor 6. Mudah-mudahan ustaz nombor 6 ni kata boleh. Ada yang passion gitu. Lagi tak jumpa yang kata boleh, itu yang tak jawapan boleh. Yang tak jawapan tak boleh, lagi tak jumpa yang kata tak boleh. Dia nak cari itulah. Sebab dia nak ustaz ikut hawa nafsu dia, bukan dia ikut hukum. Sebab apa? Sebab dia tak nak jatuh air muka dia. Selama ni dia duk buat hak salah. Jadi kalau kita kata itu salah dia buat, dia jatuh kan? Air muka dia jatuh. Nak jatuh air muka depan orang ke nak jatuh air muka depan Allah nanti di mahsyar. Malu yang teramat sangat. Itu cerita dia. Ya. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahagian yang keempat. Ada lagi. Mukhaffaf tak habis lagi soalan. Mad lazim kilmi mukhaffaf. Dia pada satu kalimah saja, iaitu kalimah al-ana. Jadi setengah ulama kata mad lazim kilmi mukhaffaf, setengah ulama kata maddul farqi. Ada juga ulama yang kata ini dengan istilah atau hukum yang lain, iaitu maddul farqi, mad farq. Mad farq, mad yang menjadi pembeza. Ya. Ada juga orang kata ini bukan mad lazim kilmi mukhaffaf. Ya. Sebab dia kata boleh baca wajah lain, iaitu tashil. Al-ana. Jadi dia kata itu bukan mad lazim. Anda kata ente cakap macam itu setelah ente rujuk berapa buah kitab. Tak kira lah ente balik mana sekalipun. Setelah ente rujuk berapa buah kitab. Sedangkan kitab-kitab muktabar kata semua namanya 2. Jadi ana memang tak bersetuju kalau ente kata al-ana bukan mad lazim kilmi mukhaffaf. Sebab kitab-kitab yang kita jadikan koleksi
termasuk yang hadiah apa semua tu, semua mengatakan ianya mad lazim kalmi mukhaffaf. Dan juga dia juga maddul farqi. Jadi mereka berhujah kerana al-ana boleh baca dua wajah, kerana itu bukan dia kata mad lazim. Ana kata tidak begitu. Dia tetap mad lazim kalmi mukhaffaf. Kalau anda tak yakin, jom ke rumah, kita tengok beberapa banyak kitab. Anda tengok semua tu menyatakan yang sama. Dari Dubai pun kata itu, dari Bahrain pun kata itu, dari Kuwait pun kata itu, dari Saudi pun kata itu, dari Jordan pun kata itu, dari Mesir pun kata itu, dari Kelang tidak kata itu. Banyak cantik bukan tak? Kata contoh marah orang Kelang. Tak cerita ni kan kitab dari kitab tu dari negara-negara berkenaan. Bukan kitab tu dari Mesir ekspor ke negara-negara berkenaan. Kitab tu memang kitab negara berkenaan sendiri. Sebab kita hendak keberkatan ulama dari negara itu punya kitab penulisan dia, menunjukkan bahawa ilmu dalam tajwid ni dia sejagat, selaras. Nak ceritanya, tiba-tiba kita kata tidak, tak boleh. Al-ana, kalau kita wasal al-an, itu namanya mad lazim kalmi mukhaffaf, juga dikenali sebagai mad farad. Cuma dia boleh baca wajah satu lagi namanya tashil. Al-ana, al-ana, itu nama tashil. Hamzah kedua itu dipanggil hamzatul musahalah, hamzah yang dimudahkan. Tapi ini pilihan. Tapi bila disuruh pilihan, mana yang lebih afdal, tetap ibdal bil mad. Baca dengan mad 6 harakat lebih afdal pada bacaan tashil. Ya. Itu contoh mad lazim kalmi mukhaffaf dan beberapa isu yang menyatakan begitu. Jadi kalau tuan berjumpa dengan kumpulan-kumpulan yang mempertikaikan hukum ni, kalau tak boleh jawab, suruh jumpa saya. Bukan saya nak tunjuk tera, tidak. Kita nak memelihara amanah ilmu, mendaulatkan ilmu tajwid itu sendiri sebagaimana ilmu-ilmu Islam yang lain, ya. Baik. Kemudian kita teruskan lagi, yakni pecahan yang keempat. Tafkhimu ma yajibu tarqiquhu menebalkan. Tafkhim maknanya menebalkan. Menebalkan apa ma yajibu tarqiquhu, apa yang wajib dinipiskan. Maknanya bacaan itu hukumnya tarqiq. Tarqiq ni dinamakan mustahak huruf. Satu perbincangan tentang hak dan mustahak dalam tajwid. Tarqiq termasuk perbincangan mustahak, bukan hak. Maknanya hukum yang aridi, hukum yang mendatang, yang boleh berubah-ubah. Hukum itu mengikut perbincangan yang sepatutnya. Kalau tebal-tebal, kalau tipis-tipis, itu tarqiq. Jadi kalau satu orang dia menebalkan hukum bacaan, apa yang wajib dinipiskan, maknanya begitu luas perbincangan ini. Cerita tebal nipis. Tebal nipis boleh ada pada baris. Tebal nipis boleh ada pada huruf. Tebal nipis boleh ada pada ghunnah, dengung. Tengok panjang tu cerita. Ada dengung tebal, ada dengung nipis. Ada baris tebal, ada baris nipis.
Ada huruf tebal, ada huruf nipis. Ada huruf tu tebal, tetapi bila letak baris dia jadi kurang tebal. Namanya tafkhim nisbi atau tafkhim nasab. Jadi cerita ni lagi panjang ni. Ya. Maknanya satu orang kalaulah hukum tu nipis, dia tebalkan. Ambil contoh pada hukum huruf ra. Ra adalah satu-satu huruf yang mempunyai panjang perbahasannya hingga 44 isu. Ra saja. Ada orang kita dengar 44, ustaz, simpan malaikat 44 dia kata. Simpan malaikat 44. Saya tanya pasal sebut 44 ni. Tahu. Sebut 55 ke 99, itu Kedah dia kata. Kedah 99. Pasal tak sebut Kedah apa simpan malaikat 99? Ya tak boleh, itu Asmaul Husna. Habis 44 dah apa? 44. Oh, Yap Samsing cakap Cina 4 ni mati. Makna 44 ni maknanya mati-mati. Makna simpan jumpa malaikat mati, malaikat maut. Makna mu takut jumpa malaikat maut, ya. Tu pas simpan malaikat 44, itulah asal tu. Mungkin tuan-tuan ni tahu. Tapi tak payah sebut dah simpang malaikat 44 apa ni. Malaikat dia takkan menyimpang sampai masa dia terus, walaupun kamu duduk dalam peti besi yang kukuh, kata Allah, aku takkan ubah walaupun sesaat sebelum atau selepas. Kamu tak payah simpan lah, U-turn ke apa turn, tak payah. Ya. Itu cerita ni, cerita apa ni tadi ni? Cerita huruf ra ni ada 44 perbincangan. Panjang tu. Maknanya kalau belum cecah 44 huruf ra, jangan eksin, kata orang kampung. Jangan eksin tajwid anda dapat sijil mana banyak mana sekalipun. Kalau anda tanya 44 isu ra, anda boleh urai satu-satu, satu sampai 44, tak boleh, belajar lagi. Situ ya. Jadi maknanya huruf ra ni ada yang wajib tafkhim tebal, ada yang wajib tarqiq nipis, ada yang jawazul wajhain, harus dibaca dengan dua wajah. Walaupun harus dibaca dua wajah, ada dalam dua wajah itu aula, lebih utama nipis, tarqiq, ada yang aula, lebih utama tafkhim tebal. Jumlah konsep itu kaedah itu dia akan pecah jadi 44. Kalau ra ini wajib dinipis, kita baca tebal, bermakna kita telah melakukan lahan jali. Huruf ra, belum huruf lam lagi. Belum cerita lam menurut Tariq Al-Azraq, riwayat Warash. Lam tu patut tebal, kita baca nipis. Itu salah dari segi Warash. Salah dari segi hafaz, cerita lain pula. Tapi kaedah menebalkan benda yang nipis kena untuk semua tariq, kena untuk semua riwayat, kena untuk semua qiraat. Dia mengikut skop perbincangan. Kalau duduk di China, hukumnya cerita tentang China. Duduk di India, hukum cerita tentang India. Duduk Malaysia, hukum cerita tentang Malaysia. Hukum apa? Hukum Islam sama je. Hukum puasa, nak mula raya dengan lambat raya, dia ikut tempat. Nak cerita tu. Bukanlah maknanya hukum Islam kat China lain. Hukum Islam sama semua. Kamu kena masuk Islam kafah secara menyeluruh. Tapi dalam bab-bab penentuan raya, anda cerita fiqah sikit. Dah. Dia tengok di mana bumi dipijak, maka di situ hukum dijunjung. Gitu baik. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nipis ra. Qadir nipis. Tiba-tiba dia tafkhim, dia tebal. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Senang sangat, tak salah tu. Angkat aja daun lidah untuk ra, jadilah tebal. Ramah ustaz betul. Lama tak boleh bakar lah, buat mana? Habis beri lepas maya, apa dengar tu? Tebal lakar. Tebal lakar salah belakar lah. Ustaz, apa pula ustaz ni? Mu tak percaya ke?
Hukum kata gitu. Siapa Rosli nak ubah hukum? Kalau boleh kita nak tegakkan sebab apa? Boleh, molek hukum tu. Nak ubah tidak, hukum dah sempurna. Jangan mu pandai-pandai nak ubah hak tebal jadi nipis, hak nipis jadi tebal. Ini bukan Negeri Barat ni. Nak ceritanya, oh gitu. Ini bukan cerita ada seekor, ada tumpah, tidak begitu. Cerita tu habis dah. Kan? Maknanya benda tu nipis, kita tebalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, lam nipis. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ditebalkan pula. Lam tadi cerita roh, patut nipis, dia tebal. Nipis. Min tahtiha, min, dengungnya nipis. Dia baca min tah, ditebalkan pula dengung. Kan saya sebut tadi baris, huruf dan dengung. Itu asas. Ada tebal, ada nipis dalam tilawah. Tiba-tiba kita tak jaga. Sebenarnya orang kita banyak benda tentang Islam ni dia tak berapa jaga. Dia take for granted. Benda ni aku dah buat semua gitu. Aku duk kelih orang lain buat gitu pun maknanya. Maknanya tengok apa orang lain buat, aku berikut mana betul. Sebab tak ada siapa nak tegur selama ni. Tak ada siapa nak tegur, dia kata. Ustaz-ustaz pun tak tegur, dia kata. Hak ustaz tak saya tegur. Hak tegur kan pun tak fikir. Hak tegur dia kata ekstrim. Masalah kita ni payah. Payah. Memang dengan agama ni kita kena ekstrim dalam arti kata menghayati itu ekstrim. Semayang kena ekstrim, maknanya kena sungguh-sungguh khusyuk. Bukan 4 rakaat pergi buat 8. Tapi mu hak 20 tukar 8 ni pasal. Nak cerita tarawih. Cerita. Maknanya ni cerita yang nipis jangan ditebalkan dengan baris huruf. Ihdinas sirat. Ini cerita tebal. Ni tapi yang minta ni cerita nipis. Cerita nipis lah. Ihdinas siratal mustaqim. Itu bukan nipis, dikurangkan tebal. Tiba-tiba dia baca tebal. Ihdinas siratal mustaqim. Qul. Qal. Yang ni tebal to, yang nipis lam. Tiba-tiba dia qul, ditebalkan to dengan lam. Itu lagi halus. Patutnya Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal, bukan qul, bukan qul. Kamu ustaz pun dengar. Tak apalah, mu sebelum puasa ni kau tak telinga. Pasal mu nampak gaya tak apa-apa dengar. Rambut tu potong bagi pendek menjelang puasa ni. Nanti tutup habis dah telinga, mu tak dengar. Orang baca bagian tubik waktu tu, mu kata sama. Takut perut. Wa tarqiqu ma yajibu tafqimuhu. Wa tarqiqu ma yajibu tafqimuhu. Dan menipiskan apa yang wajib ditebalkan. Vice versa, terbalik. Kalau tadi benda nipis dia baca tebal, yang ni benda tebal dia baca nipis. Huruf ra juga sebagai contoh. Wa qina 'adzaban nar. Ra yang ujung tu kena tebal. Wa qina 'adzaban nar. Tebal. Dia baca tarqiq, dia baca nipis. Wa qina 'adzaban nar.
tapi tajwid tak sama. Nar, nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Tebak. Tiba-tiba dia baca Allahumma ajirna minan nar. Repeat. Kadang-kadang ada nasihat adik-adik ni, kadang-kadang bila baca, baguslah nak tiru bacaan Imam Haramain, tirulah, tapi bukan tiru buta. Imam-imam tu baca betul, jadi awak pun baca biar betul. Jangan awak tiru suara dan nada saja, tapi betulnya awak tak tiru. Tiru ni memang ada ilmu, tapi bukan ilmu mutlak. Tiru ni ilmu sampingan, ya. Tapi tiru mesti jaga ilmunya, bukan sekadar seninya sahaja. Min qablikum, dengung tebal. Min qablikum, dia baca min qablikum, dengung tak tebal. Patut tebal pun tak boleh. Sebab ini cerita hukum bacaan tebal nipis yang disalah baca, yang disalah amalan pada bacaan tebal dan nipis. Wa nahwi dzalik, dan seumpama itu, ya, maknanya dan seumpama itu, kiaskanlah. Contoh boleh dikiaskan tuan-tuan, ya, tapi mengambil bacaan Al-Quran tak boleh kias. Contoh boleh kias, mana ambil umpama-umpama, contoh-contoh yang dalam perbincangan isu yang sama, itu boleh kias. Tapi bila baca Quran nak bunyi dengung tebal nipis, tak boleh kias. Dia mesti talaqi wal musyafah. Jadi wa nahwi dzalik, makna kau datangkanlah contoh-contoh yang lain yang merujuk kepada perbincangan yang sama. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kali ini, di kurang 1 jam kita bersama, anda berhentikan dahulu pada pecahan yang keempat. Sebabnya pecahan kelima dan keenam ni perbincangannya panjang. Jadi benda panjang, anda tak sudi memindikkannya. Nanti kerang orang kata unfinished business. Dan anda takkan selesa, tak boleh tidur lena kalau perbincangan tu tak dibentangkan secara sempurna. Takut bukan apa, takut nanti bila disambung nanti dia punya momentum dia tu tak sama, continuity dia tu tak sama, ya. Sebab tu jadi kita tangguhkan dahulu hingga ke siri yang ke-6 akan datang. Kita akan menyambung perbincangan yang kelima dan ke-6, iaitu bahagian-bahagian dalam lahan jali yang berikutnya. Dan yang contoh ini dia memerlukan penguasaan dalam bahagian fasahah, yakni waqaf dan ibtidah. Dan cerita waqaf ibtidah ni memang satu cerita yang maha panjang. Kita guna perkataan maha nak menunjukkannya benda tu terlampau luas, sehingga setakat ini belum ada lagi, memang belum ada lah, ya, sepengetahuan saya, mana-mana ahli Al-Quran yang membincang secara detail cerita waqaf ibtidah. Bincang secara sederhana ramai, bagi takrif, bagi contoh sikit-sikit ramai. Bincang secara ringkas, simbol ini makna apa, simbol ini makna apa, lagi ramai. Tapi bincang dalam arti kata memasukkan pendetailan di situ, memang setakat ini belum lagi. Makna belum tu membincangkan sebiji Quran cerita waqaf ibtidah, dan bincang betul-betul. Gunakan kitab yang muktabar dalam perbincangan. Setakat ni belum.
Sebab itu saya tu bukan makna cerita 5 dan 6 ni nak bincang panjang lebar macam itu syajahan. Tapi nak ceritakan nanti kita akan singkat betapa lebarnya perbincangan ini. Jadi hingga kita jumpa lagi, mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kita bincangkan pada siri yang kelima kali ini dapat diamalkan dan disampaikan insya-Allah. Yang baik semua miliknya, kelemahan daripada saya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha 'an qawlin wa fi'lin wa niyatin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha 'an qawlin wa fi'lin wa niyatin.